kau kena belajar ekonomi, kau kena belajar tentang politik, dan kau kena belajar tentang semua. Kau kena belajar, kau complete belajar benda tu dan kau tahu benda tu semua, everything. Yes, kau boleh trade. Kau boleh trade. Assalamualaikum. Macam biasa, jumpa dalam channel aku. Okey, dan terima kasih kepada semua yang mana subscribe, yang mana like. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Dan aku terima kasih kepada mereka yang message dekat email aku ni, macam-macam tajuk mereka bagi kat aku. Tu brother ni, dia suruh aku buat menceritakan tentang forex. Yes, aku suka tentang forex ni. Rata-ratanya aku jumpa orang semua cakap forex haram. Ada cakap halal tapi tak banyak. Tapi semua cakap haram. Bila aku tengok balik, orang yang cakap halal tu antara orang yang berfikir. Bila orang cakap haram ni, aku tengok balik, dia tak berfikir. Dia terus condemn benda tu haram. Itu perbezaannya orang berfikir dengan tak berfikir. Jadi tak apalah, masing-masing lah, terpulang lah. Aku pun tak kisah kan. Okay, kita kena tahu juga daripada mana forex ni datang, kenapa dia buat, kenapa dia lakukan, kenapa dia jadi begini, kenapa dan semua kenapa. Untuk Malaysia ada chat dia, Singapura, Brunei, Indonesia, tak kisah negara mana-mana pun. Bila satu tempat tu terbentuknya negara, ada kerajaan, maka dia ada chat dia sendiri. Kita macam ni lah, aku ceritakan tentang chat tu dulu. Okay, forex ni satu benda pekerjaan sebenarnya. Kau kena belajar ekonomi, kau kena belajar tentang politik, dan kau kena belajar tentang semua. Kau kena belajar, kau complete belajar benda tu dan kau tahu benda tu semua, everything. Yes, kau boleh trade. Kalau kau tak tahu apa-apa, kau tak belajar apa semua, kau tak boleh trade. Masalah kat situ, kau akan loss. Sebab kau tak tahu apa-apa, kau pergi trade, itu bermasalah. Kau tak belajar pun cara masak nasi macam mana. Lepas tu kau pergi masak, habislah nasi tu, hangus lah. Contohlah. Begitu juga dengan forex. Kau tak belajar tentang forex, kau tak belajar tentang bisnes, tak belajar tentang politik, tak belajar tentang ekonomi, kau pergi buat trade forex, habis. Kau ada duit 2 juta pun, 2 juta kau pun akan gone macam tu je. Forex, aku cerita tentang chart. Aku pendek dan simplekan lah. Okay, dulu-dulu mereka mengira ekonomi menggunakan nombor 20%, 30%. Tapi mereka kata benda tu agak susah, rumit untuk membuat kira-kira. Mereka menggunakan chart. Menggunakan chart agak senang. Okay, dari mana dia dapat idea ni? Daripada Jepun. Sebab Jepun menggunakan chart untuk import, export dia punya penjualan beras luar negara dan dalam negara. Dia menggunakan chart untuk mengira beras dia keluar masuk macam mana. Tapi aku tak sure macam mana kiraan dia. Tapi pergerakan chart tu, contoh kita ambil satu sekolah lah. Okay, right. Kita ambil satu sekolah. Statistik dia menunjukkan student tu tahun 1990, student dia banyak cuti dan datang sekolah. Chart dia macam ni. Ini peratus student dia datang sekolah banyak tinggi ni. 1991 banyak ni, 1992 banyak ni, 1993 banyak ni, 1994 banyak ni. So chat tu menunjukkan statistik student tu datang setiap tahun. Kita nampak pergerakan chat tu. Okay, itu setahun sekali. Kita reducekan dia 6 bulan sekali. Okay, kalau setahun sekali tu, setahun tu dia ada satu chat. Tapi dalam setahun ni sekarang ni, dia ada 2 chat. Chat pertama, bulan 1 hingga bulan 6 tinggi ni, 6 ke bulan 12 tinggi ni. So dia ada 2. Kita reducekan lagi 3 bulan. Maknanya 3 bulan tu, setiap 3 bulan tu ada satu chat. Bulan yang kedua, bulan yang ke-6 ada satu chat. Bulan yang ke-9 ada satu chat. Bulan yang ke-12 ada satu chat. Maknanya dalam setahun tu ada 4 chat. Okay, dia berbeza. Setahun ada 1, setahun ada 2, setahun ada 4. Dan juga dia reducekan lagi seminggu sekali. Seminggu sekali Okay, dia reducekan balik chat tu. Setiap seminggu ada satu chat. Setiap seminggu ada satu chat selama 12 bulan. Okay, contoh dalam satu chat ni 12 bulan, setiap minggu punya chat. Setiap minggu dia ada chat dia sendiri. Okay, kau akan nampak setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali, setahun 4 kali, setahun sampailah makin lama makin kecil, makin kurang sampailah chat setiap hari. Setiap hari ni chat. Forex exchange. Kalau nak tahu saham apa semua menggunakan chart. Okay, kita kena tahu dalam satu chart forex tu. Bila macam ni, aku rasa macam aku buka kelas pula, kelas mengajar forex. Actually aku pernah juga trade sebelum ni, tapi aku tak bagus lah, tak adalah hebat mana. Sekarang ni aku bagi tahu simple lah. Okay, hari Isnin chart tu akan bergerak dengan slow sebab kurang sikit news. Selasa mereka akan bergerak dengan slow sebab kurang news. Rabu mereka akan bergerak dengan slow juga, tak kuat, tapi dia dah start. Khamis, Jumaat
Ini 2 hari yang sangat berbahaya bila trade kalau ada news. Kalau orang tu tak suka trade by news, hari Khamis dengan Jumaat better dia jangan trade. Sebab Khamis dan Jumaat tu sangat-sangat kuat untuk trade news. Okay, Isnin sampai Rabu sesuai untuk trade by technical. Trading ada 2 cara trade, technical dan news. Okay, kalau orang tu prefer pada technical, ikutlah pada waktunya. Dan orang nak trade by news, ikutlah pada waktunya. Okay, so adakah nak trade news ataupun by technical? Oh sorry lah, ini dah jadi macam mengajar trading kan. Kita nak cerita tentang halal dan haram forex ni. Ramai orang cakap haram. Dan aku pernah jumpa satu ustaz ni dekat YouTube juga. Dia cakap kalau tak tahu jangan cakap, sebab besok nanti orang yang sendiri akan ketawa dengan kau balik. Sebab hukum forex ni bukan hukum haram, dia jadi hukum harus. Kau nak buat, engkau buat. Kalau kau tak nak buat, terpulang. Okey, kenapa jadi hukum harus? Sebab orang tu kalau dia belajar trade forex dan dia belajar tentang ekonomi, belajar tentang politik, belajar tentang bisnes, dia akan trade dalam keadaan yang dia untung. Contoh kita ambil bank. Bank dia akan involve tentang politik, ekonomi dan juga will be market. That's why bank trade tak loss. Loss akan loss. Semua orang akan trade dalam keadaan yang ada yang loss. Tapi dia tak akan trade dalam keadaan yang loss melebihi daripada keuntungan. Faham tak? Maknanya kalau dia loss 300 USD, dia akan untung 700 USD. Kalau dia loss 500 USD, dia akan untung 1,500 USD. Faham tak? Dia loss tu tetap loss. Semua orang trade akan ada loss, tapi loss minority. Majority adalah keuntungan. Okay, contoh kita letakkan ada satu A dan B. Kenapa A trade makin banyak duit dia, makin kaya? Kenapa B ni trade makin kurang dah habis? Bezanya A ada ilmu, B tak ada ilmu. Bila seseorang itu ada ilmu, maka dia tahu market tu nak bergerak ke mana. Bila dia tahu market tu nak bergerak ke mana, maka dia tahu kat situ ada duit dan tak ada duit. Maka bila dia tahu ada duit, maka duit tu tak jadilah duit haram. Sebab bila orang tak tahu, dia trade, aku terus sell, aku terus buy. Bila dia sell atau buy, makna benda tu terpulang. Kalau aku sell, chartnya makin naik, aku rugi. Kalau aku buy, chartnya makin turun pun aku rugi. Sebab trade forex, dia adalah rugi dan juga adalah untung. Dia ada 2. Kalau kau trade, benda tu naik, kau untung, dan benda tu naik, kau rugi. Kalau kau trade lagi sekali, benda tu turun, kau untung, benda tu turun pun kau rugi. So, nak trade forex kena ada ilmu. Tak ada ilmu, engkau trade, gone. Duit tinggi gunung pun akan habis. Tapi bila orang yang ada ilmu, dia bermula dengan 100 USD, dia akan jadikan duit tu sampai 100,000 USD. Boleh. Sebab dia ada ilmu. Cara dia trade dengan berdisiplin. Itu yang paling penting. Jadi orang yang tak ada ilmu, trade tak berdisiplin, memang akan loss. Orang cakap, mana duit tu datang? Duit tu dia datang, kalau kau trade, kau buy, kau tahu, okay, aku nak buy duit ni, aku beli duit-duit ni semua. And then ada orang yang tak tahu buy atau sell, orang semudah nak pergi buy mata wang. Yang orang ni tak tahu nak trade, buy ke sell, aku sell lah. So bila dia jual, orang yang buy ni menguasai market. Dia beli duit orang-orang sell tu. Jadi duit tu semua datang masuk ke buy. Dia tengok pada politik. Kalau contoh, kalau satu company yang besar, tiba-tiba dia cakap, okay, aku nak buat bisnes ni, aku nak buat bisnes ni, aku nak buat tu, nak buat ni. And then aku pump duit dalam berapa puluh bilion apa semua, bisnes aku ni jalan cantik apa semua untuk negara aku ni semua. Benda news tu datang, dia akan mengganggukan chart forex tu. Chart forex tu akan turun ataupun naik. Jadi kita sebagai trading, kita dah tahu dah, oh, negara US nak buat ni lah, baik untuk negara dia. So kalau baik, why not kita pergi beli dia? Kalau dia dominan daripada mata wang yang lain, dia duduk di hadapan, kita kena beli. Oh, kita ada untung kat situ. Sebab apa? Ada untung sebab kita tahu, oh, aku kena beli sebab aku tahu ni. Jadi kat situ, engkau tahu situ ada rezeki, engkau pergi ambil, maka duit tu tak jadi macam gamble. Kalau engkau tak tahu, nak buy ke nak sell lah, buy lah, kau tutup. Lepas tu sejam kemudian kau tengok, aku trade RM1, tapi aku dah ada 300 USD. Kau tutup. Kau letakkan diri kau pada perjudian. Untung-untung lah, rugi-rugi lah. Macam tu tak boleh. Jadi kita nak trade ni, dia 2 je. Bila kau pusing sikit je, dia dah jadi haram. Jadi kita nak trade ni, kita kena tahu benda tu. Once bila kita tahu benda tu, kita boleh trade. Kalau kita tak tahu, kita trade juga, memang first duit kita habis lah. Second, kalau kita untung, duit tu jadi macam duit tak betul lah. Macam kita main tikam kuda lah. Kau tak tahu nombor apa naik lepas ni, kau main tikam. Lepas tu naik, kau ambil duit tu. Maka duit dia jadi duit haram lah.
Begitu dengan forex. Kau tak tahu benda tu, kau pergi trade. Bila kau trade, maka duit tu jadi duit haram. Jadi cerita beza dengan orang tahu. Contoh bank tadi kan, bank tak pernah rugi. Dia rugi tu biasa, ada rugi sikit-sikit, tapi keuntungan menguasai. Jadi bank tahu ke mana cek tu pergi. Jadi pasal itulah bank sentiasa ada untung, sebab dia tahu menganalisakan benda tu dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka ada untung kat situ. Kau nak tahu semua bank dalam satu dunia ni, termasuklah bank Islam ke, bank bukan Islam ke, apa semua pun trading forex. Dalam chart forex ni ada 5 company yang involve dalam platform forex ni. Jadi benda ni jual beli mata wang. Jadi kalau orang nak cakap, kau tak main forex ke? Mainlah forex, untung lah. Dari segi perbahasan dia pun dah salah. Bukan main forex. Main forex tu dia macam kau main kuda lah, main kuda untung. Dah jadi macam tu. Sebenarnya bukan main. Hari ni kau trade tak? Itu bau betul. Kita kena gunakan bahasa trade lah hari ni, dapat untung lah. Tapi bila kita cakap kau tak main ke, dan dengan macam tak elok kan. Jadi kat situ orang dah salah faham. Okey, dalam forex ni dia ada cara dia. Dia ada double top, ada double bottom, dia ada macam-macam kat situ. Aku pun tak nak cerita sangat tentang forex ni punya ilmu dia, nanti dia jadi panjang video ni. Jangan cepat sangat kita menghukum. Kita tengok benda tu, kita memahami benda tu dulu, pelajari benda tu dulu. Kalau kita tak tahu benda tu, kita tak pernah buat, kita terus cakap, benda ni haram, benda ni haram, tak boleh, salah ni, salah ni. Sebab kau pun tak pernah buat benda tu, dan kau pun tak pernah tahu benda tu, and then kau terus cop benda tu tak betul lah, haram ke. Aku bagi tahu pada korang ni semua adalah sedikit sebanyak, dan yang mana tengok channel aku, terima kasih pada semua orang. Jangan lupa subscribe, lepas tu tekan button lonceng tu. Yang mana support aku, terima kasih. InsyaAllah lepas ni next video aku akan cuba buat lagi yang terbaik. Assalamualaikum.